Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Semoga berada dalam keadaan sihat, sejahtera insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dapat kita bertemu lagi di dalam PDPR Sirah tahun 3. Insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita iaitu pelajaran 4 yang bertajuk Isra' dan Mi'raj. Jadi Ustaz harap murid-murid semua telah pun bersedia dengan buku teks sirah masing-masing dan boleh rujuk pada muka surat 60 sehingga muka surat 65. Murid-murid semua, Isra' dan Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra' artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kembali sebelum fajar naik pada hari berikutnya. Mi'raj pula bererti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah dua peristiwa yang berlaku di dalam satu malam, di mana peristiwa Isra' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan juga Mi'raj Nabi Muhammad naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Rejab, tahun ke-12 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan mukjizat yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggembirakan hati baginda, di mana pada tahun tersebut adalah tahun kedukaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat yang sangat istimewa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam berlakunya Isra' dan Mi'raj, Allah telah memerintahkan malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Malaikat Jibril turun ke bumi dan membawa baginda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki burak, iaitu sejenis binatang tunggangan yang bernama burak. Ia adalah sejenis binatang yang lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada unta. Binatang ini bergerak sangat cepat, sepantas mata memandang. Dada Nabi dibelah. Sebelum perjalanan, malaikat Jibril telah membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disucikan dengan air Zamzam. Istimewanya pada ketika ini baginda tidak berasa sakit pun. Malaikat Jibril memenuhkan dada baginda dengan iman dan hikmah, kemudian mencantumkan semula. Setelah itu, baginda solat sunat 2 rakaat. Setelah selesai solat, malaikat Jibril mempersilakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menaiki binatang tunggangan tadi yang bernama burak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Baitul Maqdis. Semasa dalam perjalanan, baginda telah diperlihatkan dengan pelbagai peristiwa bersejarah seperti kisah Nabi Musa dan Isa dan juga kisah Masyitah dan Asyah dan juga peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa akan datang.
Setelah sampai, binatang buruk yang dinaiki oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini ditambat ataupun diikat di sekitar kawasan tersebut. Jadi kemudian baginda dan malaikat Jibril pun memasuki Masjid Al-Aqsa. Di dalam masjid tersebut, baginda melihat para nabi ada yang berdiri, ada yang rukuk dan juga ada yang di dalam keadaan sedang sujud. Kemudian azan pun berkumandang dan disusuli dengan iqamah. Jadi bila Rasulullah masuk dalam masjid tu, dia lihat ada para nabi-nabi yang lain. Mereka ada yang sedang berdiri, ada yang sedang sujud dan juga rukuk. Solatlah, mereka bersolat. Jadi baginda pun solat 2 rakaat bersama dengan para nabi tadi, di mana baginda Nabi Muhammad SAW sendiri telah menjadi imam kepada mereka semua. Setelah selesai solat, baginda diberi 2 jenis minuman, di mana satu gelas itu berisi dengan air susu dan satu gelas lagi berisi dengan arak. Lalu baginda pun memilih gelas yang berisi susu. Maka setelah itu malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Tuan adalah di atas fitrah. Seandainya Tuan memilih arak, maka akan sesatlah umat Tuan. Jadi Nabi Muhammad dia pilih air susu yang bersih dan juga berkhasiat kan, air yang baiklah, air susu. Kemudian baginda pun berangkat bersama-sama malaikat Jibril naik ke langit. Ketika melintas di langit yang pertama hingga ke langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW telah berjumpa dengan nabi-nabi tersebut. Di langit yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Yang ketiga, langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan pada langit yang ketujuh, baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Seterusnya, Nabi Muhammad dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Jadi, peristiwa Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad naik ke langit. Selepas melewati 7 lapisan langit, baginda ke Sidratul Muntaha. Baginda menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan menerima perintah solat fardu sebanyak 50 waktu. Jadi di peringkat awal dulu sebenarnya disyariatkan untuk solat sebanyak 50 waktu. Atas permintaan baginda, Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan bilangan tersebut menjadi 5 waktu. Sehingga sekarang yang kita buat hanya 5 waktu sehari semalam. Bayangkan kalau kita kena solat 50 waktu dulu. Ketika zaman Nabi dulu, persyaratan solat dia 50 waktu. Dalam sehari itu berapa kali kita solat? 50 kali. Jadi Allah SWT memberi pengurangan disebabkan atas permintaan baginda Nabi Muhammad ni, maka Allah mengurangkan sebanyak 5 waktu sahaja sehari semalam. Jadi kita kena tunaikanlah solat ini. Seterusnya baginda turun ke Masjidil Aqsa, seterusnya kembali ke Masjidil Haram sebelum subuh. Jadi kesemua peristiwa yang berlaku ini, peristiwa Isra' Mi'raj ini hanya berlaku di dalam satu malam sahaja. Jadi ini adalah bukti keistimewaan Nabi Muhammad SAW di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan mukjizat Isra' dan
Mi'raj ini. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustaz harap murid-murid semua boleh membuat ulang kaji semula dengan menonton video-video yang telah Ustaz sediakan. Dan juga buat aktiviti latihan 1 pada muka surat 66. Terima kasih murid-murid semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.